Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah dari sisi-Mu kepada kami rahmat dan sediakan kepada kami kebijaksanaan untuk mendapat petunjuk dan apa yang terbaik. Allahumma akshif 'anna al-bala wal waba wal fahsya. Wahai Tuhan kami, selamatkan kami daripada badai bencana, penyakit wabak dan segala keburukan. Allahumma aminna fi awtanina. Wahai Tuhan kami, amankanlah kami dalam tanah air kami. Allahumma ighfir lana bima fa'ala as-sufahaa'u minna. Bima fa'ala as-sufaha'u minna. Wahai Tuhan kami, ampunilah kami dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh, yang tidak bijak dengan kami. Rabbana zidna ilman wa hikmah, dan kurniakan kepada kami ilmu dan kebijaksanaan. Kita sambung perbincangan kita berkenaan dengan kelahiran firqah-firqah, mazhab dan ideologi dalam masyarakat Islam. Kita telah bincang dalam kuliah yang lalu sebab-sebab dalaman umat Islam sendiri menjadi punca timbulnya berbagai mazhab, kumpulan dan ideologi. Hari ini kita bincang pula tentang sebab-sebab luaran, punca luar. Terdapat beberapa perkara yang datang dari luar didapati mempengaruhi pemikiran umat Islam. Di antaranya ialah yang pertama, daripada kalangan yang baru masuk Islam, penganut berbagai agama seperti Yahudi, Kristian, Majusi, Hindu dan lain-lain, tidak membuang sepenuhnya saki-baki beberapa kefahaman, pegangan dan amalan mereka yang karut, lalu dicampur aduk dengan Islam yang baru mereka anuti. Tidak dinafikan ada beberapa perkara konsep yang sama dari segi kemanusiaan yang masih wujud dalam ajaran agama-agama yang muncul selepas Nabi Adam AS yang membawa Islam. Seperti percaya adanya Tuhan, pencipta alam, yang disebut dengan tauhid rububiyah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini menjadi kepercayaan pada semua agama. Masalahnya selepas itu melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, melakukan syirik, sama ada pada zat, pada sifat dan lain-lain. Di antara persamaan itu ialah akhlak-akhlak yang mulia, memuliakan ibu bapa, memuliakan keluarga, tetamu dan lain-lain. Ini diterima oleh Islam, tak jadi salah.
Apa jadi salah ialah terdapat amalan-amalan yang melampau dalam agama. Contohnya seperti berpuasa selama-lama, tak mau berbungkus langsung. Tak ada hari yang tak puasa. Lain berpuasa Ramadan. Tak mau kahwin. Nak tinggal makanan-makanan yang lazat walaupun halal. Ini mempengaruhi dalam beberapa fahaman yang dibawa oleh sufi, tasawuf dan lain-lain. Yang tak ada kena dengan ajaran Islam. Disebut dalam kitab-kitab hadis yang banyak, di antaranya ada sahabat-sahabat yang muda yang masih mentah. Bila mendengar tentang hari akhirat, mereka terlalu takut pada Allah Ta'ala. Mereka berkata, kita tak boleh sama macam Rasulullah. Rasulullah ni maksum. Kita kena buat amal lebih lagi. Lalu mereka berpakat nak berpuasa selama-lama. Tak mau makan makanan yang lazat-lazat. Nak bertahajud, tak mau tidur langsung. Dan lain-lain lagi. Ini adalah amalan-amalan zuhud. Sami-sami. Padri-padri. Rabai-rabai. Agama lain. Yang mempengaruhi masyarakat Islam. Lalu Rasulullah SAW panggil mereka ini dan bertanya adakah benar mereka berhasrat untuk melakukan demikian. Mereka kata ya. Rasulullah SAW menegur mereka. Aku ni Rasul dipilih oleh Allah untuk jadi contoh pada kamu. Contoh yang terbaik. Ada masa aku puasa, ada masa aku tak berpuasa. Ada masa bertahajud, beribadat. Ada masa tidur. Aku berkahwin. Ada isteri. Dan lain-lain lagi. Ini teguran dari Nabi SAW. Malangnya terdapat kalangan orang Islam yang mengkaji ilmu-ilmu Islam tanpa merujuk pada Quran dan hadis Nabi SAW. Maka berlakulah kepahaman-kepahaman tokok tambah dalam ajaran agama. Yang tak ada kena dengan ajaran Islam. Yang disebut dengan bid'ah. Bid'ah ni perkara yang tak ada dalam ajaran Nabi. Nabi tak ajar. Kecuali dalam perkara yang berkait dengan perkembangan kehidupan manusia. Itu tak ada salah. Perubahan ilmu dalam masyarakat yang sentiasa berkembang. Contohnya pergi haji ke Mekah dengan kapal terbang. Pakai visa. Bank ataupun azan pakai mikrofon. Dan lain-lain. Ini tak ada zaman Nabi. Itu tak masuk dalam bid'ah yang diharamkan. Yang berkait dengan perkembangan kehidupan manusia. Menyediakan ubat-ubatan yang moden, yang canggih. Itu dibenarkan oleh ulama. Sehingga perkembangan ilmu perubatan di zaman tamadun Islam menggunakan bahan-bahan untuk bius, untuk perubatan yang lebih cepat, dalam keadaan darurat dan sebagainya. Itu mesti dipahami berlandaskan kepada sumber-sumber hukum syarak. Sama ada Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas, istihsan, masalah, mursalah dan lain-lain. Boleh dibincang secara mendalam. Jangan kita pakai hantam saja. Itu adalah antara pengaruh bukan Islam yang masuk dalam masyarakat Islam. Yang kedua, perancangan jahat yang sengaja dirancang bagi merosakkan Islam dan penganutnya dari dalam. Setelah gagal menentang secara ketenteraan dengan kejatuhan dua kuasa besar Parsi dan Rom, sehingga kemarahan tentera Islam dan cahayanya yang tersebar luas tidak mampu dibendung secara berterangan, maka terdapat di kalangan musuh yang menganut Islam secara berpura-pura menyokong golongan-golongan yang berselengkah di kalangan umat Islam.
Khususnya di zaman Khulafa' Rashidin. Zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah kalangan murtad berjaya dihapuskan zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Walaupun mereka murtad ini didukung oleh dua kuasa besar dunia. Ganap dengan kemarahan Islam. Sama ada kemarahan ketenteraan ataupun cahaya Islam. Adilnya, kebaikannya, akhlaknya yang mulia yang tersebar di kalangan manusia. Menyebabkan Islam berkembang. Bukan dengan mata pedang, tak dipaksa orang masuk Islam. Tetapi mereka menyaksikan kebaikan ajaran Islam yang dilaksanakan. Akhlak yang mulia, hak-hak kemanusiaan, adil yang mutlak pada semua kaum, semua agama. Yang tak ada dalam agama lain dan kerana lain masa itu. Mereka ditindas. Selama ini, bila Islam datang, mereka hidup dalam keadaan selesa, tak dipaksa masuk Islam. Akhirnya mereka pilih Islam. Menyebabkan Islam marah ke seluruh pelosok dunia. Sehingga, sebagai satu contoh, Maharaja Parsi, Kisra Parsi, apabila tentera Parsi, salah satu kuasa besar empire yang besar, gagal menentang kemarahan tentera Islam, baginda yang berundur di Timur Parsi bersembunyi menghantar utusan menghadap, menemui Raja Cina, meminta bantuan Raja Cina. Raja Cina bertanya kepada utusan itu apa yang dibuat oleh orang Islam bila mereka menguasai tanah air mereka. Lalu utusan itu bercakap benar, menceritakan bagaimana orang Islam ini berakhlak, adil terhadap rakyat, memberi hak yang tak pernah dirasai selama ini. Lalu Raja Cina mengatakan bahawa kalau beginilah Islam tak mungkin dihalang. Kalau Cina menghalang, Cina tenggelam oleh pengaruh Islam. Maka Cina mengadakan hubungan diplomatik dengan kerajaan Islam. Selepas itu, Raja Rom Timur Byzantine yang berpusat di Damaskus, bila tentera Islam marah, dia berundur ke Konstantinopel, Istanbul lagi ni, pusat baru berkerajaan Rom Timur. Dia menghantar pengintip-pengintip melihat telatah orang Islam bila orang Islam menakluk wilayah Rom Timur, iaitu Syam, Syria, Lebanon, Jordan, Palestin pada hari ini. Pengintip pulang melaporkan kepada baginda bagaimana orang Islam mentadbir negara, akhlak orang Islam. Di zaman itu yang berpegang dengan Islam tak boleh banding akhlak orang Islam zaman ini. Yang dah bercelaru tak pegang dengan Islam. Bila Raja Rom mendengar laporan itu, antara yang menarik ialah pengintip itu melaporkan dengan satu ayat, orang Islam ni fil laili ruhbanun wa fil nahari fursanun. Di waktu malam ahli ibadat yang kuat beribadat. Di siang hari mereka adalah pahlawan yang gagah berani, yang kuat. Bila mendengar berita itu semua, Raja Rom mengatakan, selamat tinggal wahai bumi Syam, wahai Syria, tak ada peluang aku nak balik lagi. Mereka tak ada harapan untuk menentang kemarahan Islam. Terdapat kalangan pemimpin agama, sama ada Majusi ataupun Kristian dan Yahudi yang fanatik, tak mau masuk Islam, yang masih nak melawan Islam, berpura-pura masuk Islam. Munafik. Mereka ni orang-orang bijak. Mereka menyebarkan pahaman-pahaman
yang bercanggah dengan Islam di kalangan masyarakat Islam. Dan secara politik mereka mendukung pertelengkahan yang berlaku di kalangan orang Islam, khususnya antara Sunni, Syiah dan Khawarij. Mereka menimbulkan sokongan-sokongan yang menghangatkan lagi pertelengkahan di kalangan orang Islam. Timbul berbagai pahaman-pahaman dalam mazhab. Padahalnya pada awalnya Syiah Khawarij adalah kerana pertelengkahan politik. Mereka sama dari rukun Islam, masalah porong. Bila kalangan ini masuk, mereka campur hukum-hukum fiqh. Khususnya apabila kerajaan Umayyah yang bertindak menindas orang yang tak menyokong Umayyah. Termasuk kalangan mereka ialah kalangan Ahlul Bait, keluarga Nabi, yang berpegang dengan mazhab salaf, mazhab sunnah, bukannya Syiah mereka ini. Tapi ditindas, diburu. Termasuk ulama tabi'in yang menentang khalifah Umayyah yang zalim, seperti Sa'id bin Jubair dan lain-lain lagi. Dibunuh Sa'id bin Jubair dan beberapa ulama yang tak menyokong kerajaan kerana zalim di masa itu. Ada kan yang zalim ini menyebabkan murid-muridnya berhijrah ke kawasan pendalaman. Ini dihukum Khawarij, bukan Khawarij yang sebenar. Ada yang dihukum ini adalah Syiah yang keluar daripada Islam. Sampai begitu? Tak dinafikan. Di sana ada pahaman-pahaman yang masuk dalam Syiah dan Khawarij ini yang diresapi oleh kalangan-kalangan musuh yang memesongkan masalah cabang dalam hukum Islam sehingga membabitkan masalah asas pada hukum Islam. Sebab mereka ada mazhab mengatakan sembahyang tak wajib, sembahyang yang wajib itu tak wajib, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ini sudah terpesong. Kita akan bincang dalam huraian dalam kuliah akan datang. Antara sebabnya ialah kerana musuh yang menyusup dalam masyarakat Islam, mengambil peluang pertelengkahan. Yang ketiga, penterjemahan buku-buku asing di zaman Abbasiyah tanpa mengira batas sama ada perlu ataupun tidak, lalu mempengaruhi pengajian ilmu Islam dengan kaedah yang tidak berpegang teguh pada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, seperti mengkaji akidah dengan berpandukan kaedah-kaedah falsafah yang menggunakan akal semata-mata. Memang Islam menggalakkan perkembangan ilmu dunia kerana firman Allah Ta'ala, Fabashiril ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Berilah berita gembira kepada hamba-hambaku. Bila mereka mendengar yang baik, mereka ikut yang terbaik. Walaupun sebab nurul ayat ini berkait dengan akidah, tetapi menjadi iktibar kepada semua dalam kehidupan manusia, mengambil yang terbaik. Dan Nabi SAW bersabda, Al-hikmatu dhallatul mu'min, fa'an awjadaha fa'ahaqqu biha. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kebijaksanaan adalah kepunyaan orang yang beriman. Di mana saja dia jumpa, dia mesti pungut kebijaksanaan itu, walaupun di mana. Seperti disebut, Utulbul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Disebut. Ada ulama kata hadis, ulama kata ini bukan hadis. Tetapi memberi maksud itu. Walaupun bukan hadis, tapi ada maksud daripada hadis itu. Mengambil kebijaksanaan yang datang dari mana? Maka orang Islam mengambil ilmu duniawi, ilmu sains teknologi. Teknologi sains perubatan, sains falak, angkasa lepas, astronomi, sains pertanian, pengurusan kehidupan dan sebagainya. Di mana orang Islam yang pertama buat bank, orang Islam yang pertama buat cek, orang Islam yang pertama mencipta bius dalam pembedahan, orang Islam yang pertama buat hospital. Banyaklah orang Islam pertama
buat empangan dan lain-lain, pengangkalan air. Ini orang Islam yang mereka semua. Ini ilmu-ilmu yang diambil oleh orang Islam daripada tamadun berbagai-bagai bangsa dunia. Yang diolah oleh orang Islam dan masukkan akidah dan akhlak dalam ilmu-ilmu ini. Maka berlakulah tamadun Islam yang terkenal. Apa jadi masalah ialah termasuk ilmu falsafah. Ilmu menggunakan akal. Dia terjemah juga dalam bahasa Arab. Khususnya di zaman Abbasiyah. Terjemah ilmu falsafah. Ilmu menggunakan akal. Antaranya ilmu mantiq, ilmu logik, kaedah menggunakan akal. Termasuk dalam ilmu yang dimengaji di pondok-pondok ilmu mantiq ini. Tapi bukan semua boleh guna mantiq, boleh guna akal. Ada perkara agama yang di luar daripada akal. Tak boleh kita gunakan akal. Salah. Akal tak mampu digunakan. Muncul kalangan yang nak mengkaji sifat-sifat Tuhan. Mengkaji nama-nama Tuhan menggunakan akal. Bagaimana kita nak gunakan akal, nak kaji tentang ketuhanan dengan cara yang habis, tak mungkin. Tentang kejadian diri manusia pun kita tak mampu. Doktor mata yang pakar mengatakan pada biji mata ini terdapat berjuta-juta orang saraf. Ada dikesan, tak dapat dikesan. Mata saja, belum lagi organ-organ yang lain. Tak mampu diri manusia sendiri. Bagaimana nak kaji tentang Tuhan? Apa jadi masalah ialah terdapat kalangan falsafah ini meredah tentang ilmu ketuhanan menggunakan akal. Sehingga menimbulkan mazhab-mazhab seperti Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan lain-lain lagi. Yang terpesong daripada akidah tauhid. Terpaksalah ulama-ulama mujaddid dan muslih membetulkan kelemahan yang berlaku ini. Antara punca berlaku kelemahan ini ialah kerana penterjemahan ilmu tanpa batas, tanpa panduan. Tak jadi salah kita mengambil ilmu daripada bangsa lain. Bahkan dalam pentadbiran dan pengurusan di zaman Khalifah Umar bin Khattab, selepas Islam menguasai negara yang besar dan luas, Sayyidina Umar mengambil pentadbiran, sistem pentadbiran Parsi, Rom dan lain-lain. Contohnya tentang ilmu keuangan, mata wang. Zaman Rasulullah tak ada mata wang. Zaman Khalifah Rasyidin tak ada mata wang. Zaman awal Umayyah tak ada mata wang. Orang Islam pakai dinar Rom, dinar Parsi. Pakai dirham Rom dan dirham Parsi. Pakai potong duit dinar ini dekat. Kalau separuh dinar, dekat. Potong di belah dua. Pakai begitu je. Itu zaman awal. Orang Islam tak ada mata wang. Sehingga zaman Abdul Malik bin Marwan, orang Islam mencetak mata wang sendiri. Mata wang sendiri. Dan Ibn Khaldun menulis panjang dalam Al-Muqaddimah tentang konsep mencetak mata wang ini. Mesti dikawal oleh kerajaan. Tak ada wang palsu. Kalau wang palsu jadi menipu. Ini semua ada dalam ilmu Islam. Ilmu tamadun Islam. Tak jadi salah kalau tamadun itu membawa hikmah dan kebaikan. Jadi salah bila melarat menggunakan falsafah dalam pengkajian akidah. Sehingga ilmu akidah yang dibaca orang kita pada hari ini pun, contohnya ilmu sifat 20. Sifat 20 ini adalah sifat-sifat Tuhan, tak dinafikan. Itu sifat-sifat Tuhan. Tetapi bila bahas menggunakan falsafah, tak faham sifat Tuhan. Bahas tentang saluhi qadim, tanjizi qadim ini. Akhirnya tak kenal Tuhan. Terlalu berbelit-belit perbahasannya. Jadi berbelit. Menggunakan kaedah-kaedah mantik. Kaedah mantik. Mengkaji akidah, tak memahami akidah. Ini kerana pengaruh falsafah yang terlalu banyak. Terlalu banyak falsafah. Akhirnya duduk kaji tentang sifat Tuhan, tak kaji nama Tuhan. Tak kaji syariat Tuhan, tak kaji. Duduk berbalah tentang sifat-sifat Tuhan. Negeri orang jajah. Negeri orang takluk. Duduk bahas masalah-masalah. Porok,
sama ada syariat, akidah dan akhlak. Sebab yang keempat ialah serangan pemikiran, al-ghazwul fikri, oleh penjajah di zaman mutaakhir, telah menghilangkan pahaman dan pengertian kepada Islam yang sempurna secara lengkap, lalu mudah menerima ideologi-ideologi asing, bahkan sanggup berjuang menegakkannya dengan bersungguh-sungguh, dan menganggap Islam tidak mampu lagi dalam urusan dunia di zaman kini, walaupun terselah kegagalan ideologi ciptaan manusia di timur dan barat. Bila penjajah masuk ke negeri kita, penjajah yang mengkaji rahsia jati diri umat Islam ialah akidah Islam itu, syariat Islam, akhlak Islam itu, yang sempurna merangkumi seluruh cara hidup manusia yang disebut ad-din. Islam adalah ad-din, bukan religion, bukan agama. Agama ini terhad, mengikut bahasa asing. Ad-din merangkumi seluruh cara hidup manusia dalam hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan diri, dengan masyarakat, dan dengan segala keperluan yang ada di atas dunia ini. Itu dia ad-din. Menyebabkan orang Islam menguasai dunia. Bila penjajah datang, penjajah mentarbih umat Islam dengan menghapuskan kuasa Islam dalam mengurus cara hidup manusia. Lalu dia dimasukkan ideologi-ideologi, pahaman-pahaman yang berkait dengan politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Tinggal Islam terpenjara di masjid dalam salat ibadat saja. Menyebabkan orang Islam dipengaruhi oleh ideologi yang dibawa, sama ada kiri ataupun kanan. Oleh kerana orang Islam ketinggalan dalam ilmu agama sendiri, mereka terpengaruh dengan ideologi ini. Terdapat kalangan orang Islam yang kuat ibadatnya, berjuang kepada ideologi-ideologi yang tak ada kena dengan Islam, bahkan yang sangat bercanggah dengan Islam. Contohnya zaman darurat, ada orang Melayu Islam yang berjuang komunis. Padahal komunis ni satu ideologi yang paling sesat, yang lebih teruk daripada ideologi lain, tak percaya pada Tuhan. Tapi komunis ini pandai, dia buang yang tak percaya pada Tuhan tu, dia bawa aspek-aspek lain. Maka ada orang Islam yang berjuang komunis di zaman itu masuk hutan. Masuk hutan, berjuang atas ideologi komunis. Semayang 5 waktu tak tinggal, semayang tarawih tak tinggal. Kuat ibadatnya. Tapi ideologinya bercanggah dengan akidah Islam. Saya pernah baca buku, tak silap saya, Pak Hamka. Di Indonesia ada kiai. Kiai ini tu guru pondok lah. Berceramah di atas pentas komunis. Berceramah di atas pentas komunis. Kerana perkataan komunis tak ada dalam Quran. Perkataan komunis tak ada dalam kitab kuning. Tak apalah komunis. Termasuklah yang menghalalkan riba. Riba yang diharamkan oleh kerana riba diubah kepada faedah. Diubah kepada interest. Interest ini tak ada dalam kitab Mata'im Badrin. Tak ada dalam kitab kuning. Dia tak faham konsep riba yang umumnya disebut dalam Quran itu. Bila datang istilah-istilah baru, dia terpengaruh dengan ideologi yang menghalalkan riba, yang menghalalkan muamalah yang bercanggah dengan Islam. Ini semua ialah sebab-sebab al-ghazwul fikri, serangan pemikiran yang merosakkan akidah umat Islam. Termasuklah secara halus, contohnya tamadun Islam di Nusantara, di alam Melayu ini, sehingga tulisannya tulisan huruf Arab. Bahasa Melayu, sama ada bahasa Melayu tulen, termasuklah bahasa Cham, bahasa Tagalog, bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Aceh, bahasa Banjar, ditulis dengan tulisan Jawi. Menunjukkan bagaimana pengaruh Islam menguasai tamadun Melayu. Bila penjajah datang, penjajah tukar bertulisan huruf Latin. Dengan sendiri istilah-istilah agama rosak, musnah. Contohnya dalam Islam, dalam tulisan Jawi perkataan ni'mat, ni'mah. Ni'mah ni ialah perkara yang menyeronokkan,
Yang baik, yang bila ditukar jadi nikmah. Nikmah dalam bahasa Arab maknanya celaka. Sebagai contohnya, kita tak sedar. Perkataan yang macam ini jadi berubah makna. Jadi rosak makna. Tapi maaflah kerana kita jahil. Jahil. Jadi banyak secara halus serangan pemikiran menguasai masyarakat yang perlu kita betulkan. Aliran dan fahaman yang bermacam-macam itu perlu dihurai dan dibahagikan. Di antaranya tidaklah membatalkan iman dan Islamnya. Hanya kepahaman yang salah dan penganutnya masih dianggap sebagai penganut Islam. Kerana masih berpegang kepada rukun iman dan Islam. Kesilapannya dalam perkara forong cabang yang tidak membatalkan iman dan Islamnya, atau kerana kejahilannya, ada juga dihukum salah kerana tidak bersama kerajaan yang zalim di zamannya dengan sebab politik pribadi dan kumpulannya sahaja. Terdapat kumpulan ini dihukum sesat, keluar dari agama. Padahal dia tak keluar daripada agama, dia salah saja, salah ijtihad. Terdapat yang salah akidah sungguh, kita tak nafi. Contohnya dalam mazhab Syiah. Ada Syiah yang menganggap Sayyidina Ali jadi Rasul. Sayyidina Ali jadi Nabi. Itu memang kufur lah. Ada Syiah yang menganggap Sayyidina Ali adalah wali. Wali, tak ada salah. Sayyidina Ali adalah wali. Wali. Seorang sahabat yang alim, Khulafaur Rasyidin. Cuma dia anggap Ali lebih layak pada Abu Bakar, Umar, Osman jadi khalifah. Itu tak sampai keluar akidah. Kadang-kadang khilaf dalam masalah forong. Contohnya, mazhab Syiah boleh jamak sembahyang di masa mukim. Ahli sunnah tak boleh jamak di masa mukim, masa musafir. Musafir pun khilaf. Ada yang kata 2 marhalah, ada yang kata 3 marhalah, ada yang kata tak 3 marhalah, asal nama musafir saja. Itu khilaf dalam sunni sendiri. Khilaf dalam masalah forong. Jadi khilaf ini adalah khilaf tak sampai kepada merosakkan akidah. Ini kita mesti faham. Banyak khilaf sembahyang tarawih 20 rakaat ke 8 rakaat. Itu khilaf forong. Khilaf cabang, tidak sampai kepada merosakkan akidah. Kadang-kadang terdapat kalangan kita yang melampau. Terus dia anggap ini sudah keluar. Itu sudah melampau, tidak boleh. Mazhab Khawarij sebagai contohnya, dia menganggap bahawa semua kaum boleh jadi ketua negara tanpa mengira kaum yang dominasi. Itu pendapat Khawarij. Pendapat ini pendapat forok saja. Tak dinafi di sana ada golongan Khawarij yang mengkafirkan sahabat secara melulu. Ini sudah jadi salah, sudah melampau. Ini mesti dihapuskan, tidak boleh. Dan di sana ada kalangan yang digelarkan Khawarij kerana dia menentang gubernur yang zalim di zaman pemerintahan dia. Dia lawan. Lalu digunakan sebagai satu modal politik. Ini Khawarij. Ini termasuk mazhab Khawarij. Yang dituduh dia mazhab Khawarij padahal dia adalah ahli sunnah. Dia tidak bertelengkah dalam masalah rukun dengan ahli sunnah. Cuma masalah faraq, masalah cabang saja. Contohnya mazhab Ibadhi. Bila semayang, dia tak kata amin kuat di belakang imam. Amin perlahan saja, tak sebut amin. Tapi baca priyah juga semayangnya. Cuma tak kata amin kuat ramai-ramai. Itu saja. Tak kena sebab itu kita kata ini sudah sesat keluar daripada Islam. Dan banyak lagi hal-hal yang lain yang perlu kita faham. Dan memang kalau Sunni berpecah kepada berpuluh-puluh mazhab fiqh, mazhab aqidah. Mazhab aqidah ada mazhab Salafi, mazhab Wahbi, mazhab Asy'ariyah, mazhab Maturidiyah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam fiqh Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Ada mazhab Sufyan ats-Tsauri, mazhab Hasan Basri, mazhab Umar bin Abdul Aziz, mazhab Lith bin Sa'ad. Dan banyak mazhab-mazhab. Dalam Sunni berpuluh mazhab. Syiah juga punya puluh mazhab. Banyak mazhab. Khawarij juga puluh mazhab. Kita tak boleh letak dalam satu bakul. Tidak boleh. Semua sekali satu bakul. Tidak boleh. Mesti dikaji secara sepenuhnya tiap-tiap satu. Yang mengkajinya ialah ulama-ulama. Ulama-ulama boleh selesai dalam masalah ini. Alhamdulillah OIC telah menubuhkan
satu kumpulan ulama, iaitulah organisasi ulama di bawah OIC yang mengumpulkan pakar-pakar dalam mazhab-mazhab ini. Mereka membuat perbincangan dan mengambil kitab-kitab semua mazhab ini dan dikaji. Dikaji ada mazhab-mazhab yang meninggalkan kitab-kitab yang disebut dalam kitab-kitab tafsir pandangan mereka, dalam kitab syarah hadis pandangan mereka disebut. Ini termasuk dalam ijtihad. Mujtahid yang tak dihukum keluar daripada Islam. Itu mesti kita faham. Tetapi amat mendukacitakan, kerana di antaranya ada juga golongan yang dihukum keluar daripada Islam, sehingga fahaman mereka membatalkan akidah. Kerana menafikan hukum syariat atau meminda, seperti menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, atau beriman dengan sebahagian dan menolak sebahagian yang lain secara engkar dalam Quran dan hadis, yang nyata tidak boleh ditakwil melainkan kerana tidak percaya pada ajaran Islam yang sebenarnya. Namun ada juga kerana kejahilannya yang nyata dia jahil, dia tidak faham. Diharapkan keampunan Allah kerana masih ada iman yang halus di dalam dirinya. Tetapi ada pula yang menjadi alat secara terang-terang pada musuh Islam, atau memberi kesetiaan kepada kafir walaupun dalam menghadapi orang-orang yang beriman, menunjukkan tidak setia lagi kepada Islam, dan dalam mereka tetap mengaku sebagai orang Islam dan beramal dengan sebahagian berajarannya. Ada kalangan yang kita kena sedar melakukan perkara yang terlanjur kerana kejahilan, kerana dia jahil sungguh dalam masalah agama. Mereka macam ini kita kena maaf. Imam Malik pernah menyatakan sekiranya dibawa seorang di hadapan pengadilan untuk dihukum dia sesat ataupun dia murtad, ada 100 hujah. 100 hujah. 99 hujah boleh dihukum. Tetapi ada satu diragukan. 1%. Tak boleh dihukum. Dia keluar daripada Islam. Tidak boleh. Kerana ada 1% ini. Itu kata-kata Imam Malik. Disebut dalam kitab, dalam fiqh sunnah kalangan Syed Sabiq, kata-kata Imam Malik. Ini sangat menarik. Dan hari ini terbukti, ternyata bila orang Islam yang duduk di negara komunis sebagai contoh, di negara komunis yang ditakluk tak sampai 100 tahun, komunis menakluk Asia Tengah, Yugoslavia, tempat ada orang Islam di Balkan. Kita tak fikir ada orang Islam di sana yang menganggap daging babi ini tak haram kerana tak mengaji agama. Tapi masih anggap dia adalah dia orang Islam. Dia bangga dengan Islam dia. Mengaku dia orang Islam. Tapi jahil sungguh. Sehingga tak tahu daging babi itu haram. Jangan kita fikir kampung kita ni, dalam masyarakat kita yang masih tak hilang ajaran Islamnya, kita kena fikir bagaimana dia ditekan oleh komunis, dikepung, tak boleh mengaji, tak boleh belajar, tapi masih anggap dia sebagai orang Islam. Nak semayang tak tahu, nak puasa tak tahu, daging babi pun makan. Bila kalah komunis, muncul Islam balik, dia mengaji baru dia sedar. Ada orang yang macam itu. Yang seperti itu. Jadi dalam hal ini kita kena berhati-hati dalam menghukumkan orang Islam, kerana di sana ada orang yang dimaafkan oleh Allah kerana kejahilan dengan sebab-sebab yang tertentu, kerana tekung, jauh daripada pengajian. Kita tak boleh anggap semua orang ni macam kita tahu semua, atau kita pun kan tahu semua. Ada perkara yang kita tak tahu. Jadi kita kena hati-hatilah dalam masalah ini. InsyaAllah kita akan kaji saya terperinci tentang mazhab-mazhab yang banyak ini. Wallahu a'lam untuk bahagian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perutusan Najasyi Raja Habasyah. Minggu lepas kita baca tentang kisah Islamnya Khalid bin Walid dan Ammar bin As radhiyallahu anhuma. Ammar bin As ialah seorang yang bertaraf, diplomat, dihantar oleh pemimpin Quraisy menemui Raja Habasyah dengan membawa hadiah-hadiah yang banyak.
untuk menghalang Raja Habasyah menerima kedatangan orang Islam yang berhijrah ke Habasyah. Bila orang Islam ditindah di Mekah, lalu Nabi SAW memaklumkan kepada sahabat-sahabatnya yang lemah, di sana ada sebuah negeri yang rajanya baik, negeri Habasyah, yang menganut Kristian Ortodok. Sila kamu pergi ke sana, dia seorang yang baik, minta perlindungan. Lalu Nabi menghantar dua rombongan. Rombongan yang pertama, yang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi sendiri. Dan berlaku dialog antara Ja'far, Amr bin As dengan Raja Habasyah, yang berakhir dengan Raja Habasyah menerima Islam. Diriwayatkan bahawa Raja Habasyah ini juga menerima surat dari Nabi SAW. Dan Amr bin As menyaksikan perkara ini, menyebabkan dia terfikir untuk masuk Islam. Menurut setengah ulama, Rasulullah SAW telah menghantar dua perutusan ke Habasyah. Yang pertama mengiringi para sahabat yang berhijrah ke sana, dan telah disebut dalam pengajian di peringkat Makkiyah. Dan yang kedua selepas perjanjian Hudaybiyah. Dan terdapat kekhilafan bagi meletakkan nas kedua-dua surat itu pada tempatnya. Mudah-mudahan yang menasabah ialah surat yang disebut oleh Al-Syekh Al-Mubarakfuri. Diambil dari riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu Ishaq dalam kitabnya. Syekh Al-Mubarakfuri ini ialah penulis kitab Sirah Nabawiyah yang menjadi johan dalam pertandingan kitab Sirah Nabawiyah ketika kemunculan abad ke-15 Hijrah di anjur perengkat antarabangsa. Dan dia ni seorang ulama daripada India, bukan orang Arab. Yang menarik, yang menang dalam pertandingan ini ialah seorang ulama bukan Arab, iaitu orang India, Ar-Rahiqul Makhtum. Al-Makhtum nama kitab sirah dia, dan jadi johan di samping puluh-puluh buku yang ditulis oleh orang lain. Di mana dia anggap tulisannya agak tersusun dengan riwayat dan lain-lain lagi. Dia sebut dalam kitab Syekh Al-Kufir ini surat yang ditujukan oleh Nabi SAW beraja Habasyah. Bunyi suratnya, hadza kitabun min Muhammadin Nabi ila an-Najashi al-Asham azim al-Habasyah. Salamun ala man ittaba'a al-huda wa amana billahi wa rasulihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lam yattakhidh sahibatan wala walada. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ad'uka bi di'ayatil Islam. Fa inni ana rasuluhu fa aslim taslam. Ya ahlal kitab. Ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah. Wa la nusyrika bihi syai'a. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Fa in abaita fa in 'alaika isman nasara min qaumik. Itu tulisan yang ditulis dalam surat itu. Mengikut satu riwayat yang lain, bila surat ditulis, sebenarnya Nabi mengarahkan dia hantar surat pada raja-raja. Bila surat ditulis, seorang sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, raja-raja ni dia tak terima surat kalau tak ada khatam, tak ada cop, rubber stamp, cop. Sekarang ni letterhead lah. Itu urusan pentadbiran di masa itu, yang diamal oleh masyarakat antarabangsa. Nabi kata buat, lalu dibuat khatam, dibuat cop, ditulis Muhammad Rasulullah. Allah di atas, Rasul Muhammad. Penyusunan ini Muhammad Rasulullah dibaca berbawah ke atas. Khatam itu. Dibuat khatam. Itu termasuk perkara yang bukan Islam, yang diiktiraf oleh orang Islam.
Makna surat itu ialah, inilah surat dari Muhammad yang menjadi Nabi kepada Najasyi, pemerintah negeri Habasyah. Selamat sejahtera kepada sesiapa yang mengikut petunjuk dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan aku mengaku dan percaya bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya, yang tidak mengadakan isteri dan anak, dan bahawa Muhammad itu Rasulullah, hamba dan Rasul-Nya. Dan aku mengajakmu kepada ajakan Islam. Maka sesungguhnya aku adalah Rasulullah. Maka Islamlah nescaya kamu selamat. Wahai penganut agama yang mempunyai kitab, marilah kepada satu ajaran yang sama di antara kami dan kamu, iaitu bahawa kami tidak menyembah melainkan Allah sahaja, yang tiada Tuhan, yang tiada sekutu baginya. Dan janganlah mereka berpaling, tidak mahu beriman. Maka katakanlah jika mereka berpaling, saksikanlah bahawa kami adalah orang-orang Islam, menyerah diri kepada Allah. Maka jika kamu enggan, maka ke atasmu dosa orang-orang Nasrani dan kalangan rakyatmu. Itu bunyi surat Nabi. Surat yang sangat tegas, sangat nyata. Apabila surat Rasulullah SAW dibawa oleh Ammar bin Umayyah Ad-Damri, dan Najasyi menerima dengan tangannya. Dia terus meletakkan surat itu di atas kedua matanya dan turun dari singgasana dan duduk di atas lantai kerana menghormatinya dan menjadi Islam dengan rela hati dan menulis jawapan surat Rasulullah SAW sebagai seorang Islam. Najasyi ini telah meninggal dunia pada bulan Rajab yang ke-9 Hijrah. Rasulullah SAW menerima berita kematiannya dengan terus bersembahyang gaib bersama para sahabat radhiyallahu anhum untuk Najasyi. Malaikat Jibril datang beritahu bahawa Najasyi sudah mati. Ini sebut dalam kitab-kitab hadis. Lalu Nabi terus ajak sahabat dia bangun dan sembahyang gaib untuk Najasyi. Ini hebat, Najasyi ini dapat sembahyang Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya. Itulah dia ahli syurga lah, Najasyi ini. Termasuk ahli syurga, orang yang dapat doa Nabi. Bukan sebarangan. Ini Raja Habasyah. Dua perutusan kepada Al-Muqawqis, Raja Mesir. Mesir di bawah takluk Rom Timur, Bizantin. Rasulullah SAW memerintah supaya ditulis surat untuk Raja Mesir yang bergelar Muqawqis. Surat itu berisi dengan ayat-ayat yang berikut. Raja Mesir. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Abdillahi wa Rasulihi ila al-Muqawqis azim al-Qibt. Salamun ala man ittaba'a al-huda. Amma ba'du. Fa inni ad'uka bidi'ayat al-Islam. Aslim taslam wa aslim yu'tika Allahu ajraka marratain. Fa in tawallaita fa inna 'alayka ithma ahli al-Qibt. Ya ahli al-kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Itu bunyi surat. Mesir ni menganut ajaran ortodok Koptik. Lain dengan ortodok yang ada di Greek, yang ada di Syam. Lain. Dia ortodok yang tersendiri. Ortodok ni berpecah pada beberapa mazhab. Dan Mesir ditakluk oleh ortodok Syam, ortodok Timur. Bizantin. Dijajah, anggap dia dijajah. Nabi tulis surat kepada Raja Mesir yang dijajah itu, dan dia juga Kristian. Ortodok, surat khuruf ahli kitab. Macam Najasyi juga suratnya. Najasyi juga ortodok lain. Najasyi juga ortodok lain. Ortodok ni banyak pecahan dia. Nama surat itu, terjemahan surat itu ialah dengan nama Allah yang Maha Pemurah,
lagi Maha Penyayang daripada Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Kepada Al-Muqawqis, pembesar yang memerintah memerintah orang-orang Qibti. Selamat sejahtera kepada sesiapa yang mengikut petunjuk. Adapun selepas itu, maka sesungguhnya aku mengajakmu kepada seruan Islam. Islamlah nescaya kamu selamat. Islamlah nescaya Allah mengurniakan kepadamu ganjaran dua kali ganda. Maka jika sekiranya kamu berpaling tidak menerima Islam, maka terbeban di atasmu juga dosa-dosa kaum Qibti. Wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimah yang sama sahaja di antara kami dan kamu, iaitu bahawa kita tidak boleh menyembah malaikat Allah sahaja, dan janganlah kita menyekutukan dengannya akan sesuatu yang lain. Dan janganlah mengambil oleh setengah kalangan daripada kita akan setengah yang lain sebagai Tuhan-Tuhan bukannya Allah. Maka jika sekiranya mereka berpaling tidak mengikut, maka katakanlah, saksikanlah kamu semua dengan bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam. Rasulullah SAW memilih Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu sebagai pembawa surat ini. Apabila Hatib menemui Al-Muqawqis, dia terus berkata kepadanya, sesungguhnya sebelummu ada raja yang mengaku dirinya Tuhan yang Maha Tinggi. Lalu Allah menghukumnya dengan dibinasakannya untuk menjadi pengajaran yang menakutkan untuk amaran berkenaan hari akhirat dan bencana dunia. Itu ialah Fir'aun, Raja Mesir sendiri. Mungkin Hatib ni, ialah bukan mungkin lah, memang dia baca Al-Quran, kisah Fir'aun. Dan orang Mesir tahu cerita ni, Muqawqis ni Raja Mesir. Fir'aun menentang. Lalu dia menentang Allah, kemudian Allah menjatuhkan hukuman ke atasnya. Maka engkau iktibar daripada yang lain daripadamu, dan janganlah orang lain mengambil iktibar daripadamu yang menerima hukum Allah. Al-Muqawqis menjawab, patutnya kamu ambil iktibar daripada Fir'aun yang dibinasakan. Jangan engkau jawab dibinasakan. Dia beri amaran kepada Muqawqis. Berani utusan Nabi ini. Hatib bin Balta'ah cakap pada raja begitu. Al-Muqawqis menjawab, sesungguhnya kami mempunyai agama yang kami tidak meninggalkannya malaikat menerima yang lebih baik daripadanya. Kami dah ada agama kami baik, kalau ada agama lebih baik lagi, kami ikut. Hatib menjawab, kami mengajakmu kepada Islam yang disampaikan, sempurnakan oleh Allah dan membatalkan yang lain. Sesungguhnya Nabi ini mengajak manusia kepada agama ini. Maka orang yang paling keras menentangnya ialah Quraisy, iaitu kaum Nabi sendiri. Yang paling bermusuh dengannya ialah orang-orang Yahudi, yang paling melawan Nabi, Yahudi dan Ahli Kitab. Yang paling akrab dengannya ialah orang-orang Nasrani, demi Tuhan yang umurku berada di dalam kekuasaannya. Tidak adalah berita yang disampaikan oleh Musa berkenaan Isa, melainkan berita yang disampaikan oleh Isa berkenaan Muhammad SAW. Dan tidak ada seruan kami mengajak kepada Al-Quran, melainkan seperti seruanmu kepada penganut ajaran Taurat supaya mengikut Injil. Maka setiap Nabi yang menemui kaumnya, maka mereka adalah umatnya. Maka adalah perkara yang benar menjadi kewajipan mereka mentaatinya. Maka engkau ialah di kalangan orang-orang yang dihubungi oleh Nabi ini. Kami tidaklah melarangmu daripada mengikut ajaran Isa Al-Masih, tetapi kami menyuruhmu dengannya, menyuruhmu ikut Isa. Isa suruh ikut Nabi Muhammad, kata Hatib Raja Mesir. Al-Muqawqis menjawab, sesungguhnya aku telah melihat urusan yang dibawa oleh Nabi ini. Maka aku dapati dia tidaklah perkara yang ditinggalkan dan tidak melarang perkara yang digemari. Aku dapati dia bukannya ahli sihir, bukannya ahli nujum yang bohong, dan aku dapati dirinya tanda-tanda kenabian dengan meluarkan perkara-perkara yang tersembunyi dan mendedahkan bisikan, dan aku akan fikirkan, kata dia. Dia layan utusan Nabi dengan baik.
Kita akan baca kisah lagi. Amr bin As radhiyallahu anhu, yang kita baca kisah dulu, yang masuk Islam ni, keluar dari Habasyah dengan menaiki kapal menyeberangi Laut Merah. Setelah sampai di darat, dia terus membeli seekor unta untuk menuju ke Madinah. Nak masuk Islam. Dalam perjalanan, dia berjumpa dengan Khalid bin Al-Walid dan kawannya Uthman bin Abi Talha. Kedatangan mereka sungguh-sungguh mengembirakan Rasulullah SAW, kerana mereka adalah pahlawan-pahlawan yang gagah berani dan terkenal dengan kepintarannya. Mereka ni adalah tokoh-tokoh besar. Amat tidak terdaya mengangkat mukanya kerana malu di atas perbuatannya di masa menentang Islam. Walaupun Nabi malu nak tengok Nabi. Amr bin As ni. Lalu berbaiat dan meminta supaya berdoa kepada Allah diampunkan dosa. Minta Rasulullah doa, ampunkan dosa dia. Rasulullah SAW memberi jaminan bahawa mengampun semua dosanya yang telah lalu. Allah mengampunkan dosamu dan aku juga maaf kepadamu, kata Nabi. Rasulullah SAW telah menerima dengan gembira dan meletakkan kedudukan mereka di dalam Islam kena pada tempatnya, seperti yang pernah disabdakan oleh Nabi, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Orang-orang yang pilihan di masa jahiliyah menjadi orang-orang pilihan juga di masa Islam idza faqahu, bila mereka faham apa itu Islam. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Mereka bertanya padamu, wahai Muhammad SAW, berkenaan arak dan judi. Katakanlah, wahai Muhammad SAW, pada keduanya dosa yang besar dan manfaat-manfaat yang banyak kepada manusia. Dan dosa keduanya lebih besar daripada manfaat keduanya. Dan mereka bertanya, wahai Muhammad, apa yang patut dibelanjakan? Katakanlah yang lebih daripada keperluan yang wajib, ataupun belanja secara sederhana, secara wasatiyah. Begitulah Allah menerangkan kepada kamu akan ayat-ayatnya supaya kamu berfikir tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya, wahai Muhammad, berkenaan anak yatim. Katakanlah, berbuat baik kepada anak yatim, itulah yang terbaik pada kamu. Dan jika kamu campurkan harta kamu dan harta mereka, mereka adalah saudara-saudara kamu. Dan Allah mengetahui orang yang berniat jahat dengan orang yang buat baik. Dan Allah tidak menghendaki untuk memayahkan kamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kita dah baca tafsir ayat ini minggu lalu, sebahagian daripadanya. Berkenaan arak dan judi, di mana Allah Ta'ala mengharamkan arak secara berperingkat-peringkat ataupun tadarrud. Dimulakan dengan ayat ini, iaitulah mengatakan bahawa arak ni dan judi ni ada manfaat, ada faedah. Arak menghilangkan runsing bila mabuk. Judi boleh duit banyak. Bila berjudi, kalau menang, kalau kalah, buruklah akibatnya. Tapi dia nampak menang je. Allah mengatakan kejahatan, dosa keduanya lebih besar daripada manfaat. Akibat daripada arak dan judi ini lebih buruk daripada manfaat yang ada daripadanya. Itu peringkat yang pertama.
Bila turun ayat ni, para ulama menyebut Sayyidina Umar berdoa, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafi'ah. Ya Allah, ya Tuhan, nyatakan kepada kami tentang arak ni kenyataan yang menyembuhkan perasaan kami. Lalu Allah menurunkan ayat yang berikut, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, jangan kamu hampiri sembahyang dalam keadaan mabuk. Peringkat yang kedua, minum-minum Tuhan tak larang lagi. Dekat nak sembahyang jangan minum. Kan diberitakan ada orang yang minum arak ni mabuk sembahyang, baca ayyuhal kafirun, tak habis. Duduk ulang hak tu dia. Duduk ulang-ulang, tak tahu nak berhenti. Surah Qul, kita tahulah ada ayat yang sama tu, diulang tak tahu nak berhenti. Mabuk. Allah Ta'ala turunkan ayat dekat nak sembahyang tak boleh minum arak. Sayyidina Umar doa, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafi'ah. Ya Allah, Tuhan kami, tolong teranglah tentang arak ni dengan keterangan yang dapat menyembuhkan kami. Lalu Allah menurunkan ayat yang tu mengharamkan. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, melihat nasib, berhala-berhala yang dipuja panah-panah untuk melihat nasib, itu semua keji daripada amal syaitan. Maka jauhkanlah daripada itu semua supaya kamu mendapat kemenangan. Bila turun ayat ni, maka arak diharamkan. Disebut dalam kitab-kitab hadis bagaimana kepatuhan para sahabat radhiyallahu anhum bila dengar ayat Quran, termasuk yang berniaga arak, yang menyimpan arak bertempayan-tempayan dalam rumah, dalam stor, terus mencurah arak. Patuh, tak ke rugi lah. Rugi dunia tak apa atas untung dari akhirat. Itu iman yang ada pada mereka. Patuh pada ayat Quran. Sehingga dikatakan arak mengalir di jalan kerana banyak arak yang disimpan dalam tempayan dalam stor oleh peniaga-peniaga arak. Menunjukkan orang Arab ni bagaimana minatnya tentang arak ni. Sebelum mereka masuk Islam. Sehingga Hasan bin Sabit, penyair Nabi, pernah bersyair, wa nashrabuha fatrukuna mulukan wa asadan la yanhannan liqa'u la yanhannaha al-liqa'a. Kami minum arak ni, kami rasa kami macam raja-raja bila mabuk, dan kami rasa singa bila dia dalam perang, tak mahu undur dah, kena tak sedar ke diri. Sehingga ada syair memuji arak ni, bagaimana orang Arab mendengar arak. Bila turun ayat Quran, maka mereka sanggup mencurahkan arak yang ada dalam stor, sanggup rugi walaupun beribu-ribu dinar. Ini hebat imannya. Kita ni takut nak haramkan arak ni, takut pelancong tak datang, takut rugi perniagaan dan sebagainya. Itu bandinglah iman kita dengan iman mereka. Di mana mudarat pada araknya lebih besar daripada manfaat. Sebab Islam mengharamkan. Apalagi mengikut kajian perubatan pada hari ini, boleh merosakkan jasad manusia, menyebabkan sakit yang membawa kematian. Dan dikiaskan semua yang memabukkan seperti dadah, candu dan lain-lain, syabu, pil kuda dan lain-lain. Ini diharamkan, termasuk dalam dosa besar. Bukan dosa besar. Dosa besar ni disebut dalam Quran adalah dosa besar. Dosa yang besar dia mesti bertaubat, tinggal. Kerana dia merosakkan diri dalam dunia dan kehidupan dunia, dan merosakkan di hari akhirat. Kena azab di hari akhirat. Dalam kubur kena azab dah. Dan sebab itu kita minta ampun dengan Tuhan. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Dan mereka bertanya kepada Muhammad bagaimana cara nak membelanjakan harta. Terdapat mereka yang ada duit lebih, yang ada harta banyak. Bagaimana nak membelanjakan harta? Islam ajar macam mana? Qulil afwa. Jawab wahai Muhammad, katakan kepada mereka,
Al-afwa. Al-afwa ni asal makna dia memaafkan, keampunan, kebaikan. Ditafsirkan dengan hadis Nabi SAW, iaitulah yang lebih dari belanja yang wajib. Lebih daripada kita beri nafkah pada anak isteri kita, beri nafkah kepada kaum keluarga kita yang wajib kita belanjakan dia kalau dia susah, ibu bapa kita, yang perlu kita tolong adik-beradik yang dekat, kaum keluarga, silaturahim, kemudian barulah bagi pada orang lain. Kerana dalam Islam ni, membelanjakan yang wajib lebih afdal daripada yang sunat. Pahala dia. Jangan kita ingat, bila kita sedekah banyak, lupa anak bini itu, boleh pahala besar, boleh bala besar. Kan tak tunaikan yang wajib. Tunaikan yang wajib dulu. Anak isteri dulu. Kaum keluarga kita dulu. Kalau kita tunai pada kaum keluarga kita yang susah, boleh 2 pahala. Pahala sedekah, pahala silaturahim. 2 kelebihan. Lepas tu barulah dengan orang lain. Itu cara yang terbaik. Al-af maknanya dengan cara yang baik. Ulama juga menafsirkan, iaitu Al-Mawardi dan An-Nukat wal Uyun. Tafsir dia, al-af dengan makna al-wasatiyah. Berbelanja dengan sederhana. Jangan boroh dan jangan bakhil. Jangan bakhil kedekut dan jangan boroh sangat. Tak tahu kala belanja harta sudah habis. Banyak yang sia-sia. Belanja dengan cara yang sederhana, mendapat pahala. Bahkan di sana ada hadis yang menunjukkan kita kena sederhana dalam hidup, kena bertimbang rasa antara satu sama lain. Bukan saja dalam kita belanja, termasuk dalam berniaga. Nabi bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah Taala beri rahmat kepada hamba yang bertimbang rasa, yang belas, bila dia menjual, bila dia membeli, bila dia mengendalikan urusan dengan orang. Mengendalikan urusan dengan baik, dengan bertimbang rasa. Dia jual barang dia, bukan nak cari untung dengan cara hal-hal menyusahkan orang. Untung banyak sangat, berlipat kali ganda pada modal, nak untung cepat. Terutamanya masa susah-susah ni. Bila masa susah, masa sempit, ini peluang. Jual barang mahal-mahal, nak untung banyak. Ini jahat. Dilarang oleh agama, tidak boleh. Masa orang susah. Masa orang susah, kita nak ambil peluang cari keuntungan. Apalagi dalam keperluan kehidupan yang darurat. Ini tidak boleh. Bahkan mengikut hukum Islam, kerajaan boleh bertindak terhadap orang yang rakus. Kerana nak jaga masyarakat. Ini kita kena sedar. Jangan ambil peluang masa orang tak boleh kerja ni, kita jual mahal-mahal. Simpang pula. Sorok barang sembunyi. Nak tunggu masa lebih mahal lagi. Orang terdesak. Ini tidak boleh. Ini semua salah. Dan orang yang membeli pula jangan murah sampai rugi orang. Itu tidak boleh. Kita nak beli, tawar-tawar ya sampai rugi. Hilang modal kawan tu. Ini tak boleh salah. Jadi ada timbang rasa. Yang menjual timbang rasa, yang membeli pun timbang rasa. Ini diajar oleh Islam. Termasuklah mengendalikan urusan. Jangan payah-payah. Payah-payah kendalikan urusan orang ramai. Mudah-mudahkan urusan-urusan ini. Jangan payah-payahkan urusan orang. Tidak boleh. Bila mari pejabat, suruh mari esok. Mari pula, suruh mari esok pula. Padahal boleh selesai hari ini. Ini semua kerja mengarut. Selesaikan berapa cepat urusan orang ramai. Dapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Ini birokrasi. Birokrasi dalam pentadbiran. Kalau buat masalah, tidak boleh. Al-afwa dalam berbelanja. Mesti bertimbang rasa dalam membelanjakan harta. Begitulah. Yubainullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Allah Ta'ala menerang dengan kamu akan ayat-ayatnya. Supaya kamu berfikir tentang dunia dan akhirat. Yang fikir dunia saja. Fikir juga akhirat. Kita sedar kita kena hidup atas dunia, kita kena makan, cari duit, cari kerja. Tapi kita menuju ke akhirat. Dunia adalah jambatan ke akhirat. Tempat kita sedia ke jambatan di akhirat. Ini dunia ni. Sama ada kita bekerja untuk dunia kita. Kalau kerja yang baik, kerja dihalalkan, kerja yang wajib, yang disunatkan, kerja yang harus diizinkan oleh syarak, bukan yang haram, jadi jambatan ke akhirat. Jambatan yang baik ke syurga di akhirat. Tetapi kalau dunia ni jahat, zalim, menipu, yang haram, jambatan juga, jambatan ke neraka di hari akhirat.
kita kena sedar dunia dan ada hubungan dengan hari akhirat. Kerana dunia tempat persinggahan, manusia menyediakan bekalan dalam hidup dia, beramal, berakhlak, bergaul dan sebagainya. Ini adalah bekalan untuk hari akhirat. Jadi kena fikir dunia dan akhirat dua-dua sekali. Kita nak senang dunia, senang akhirat. Jangan senang dunia saja. Akhirat lebih panjang daripada dunia lagi. Itulah untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.